Hai, selamat datang ke channel ENM. Saya Teacher Tan. Video ini adalah mengenai matematik tingkatan 2, bab 9, laju dan percutan yang melibatkan satu subtopik iaitu laju. Bahagian pertama. Standard pembelajaran. Kita akan menerangkan maksud laju sebagai suatu kadar yang melibatkan jarak dan masa. Okey, apa yang dimaksudkan dengan laju? Laju ialah kadar perubahan jarak atau jarak yang dilalui per unit masa. Jadi, rumus untuk laju ialah jarak yang dilalui bahagi masa yang diambil. Dan satu perkara yang perlu kita faham ialah unit. Unit laju yang biasa kita guna ialah kilometer per jam, meter per minit, meter per saat dan sentimeter per saat. Okey. Kilometer, meter dan sentimeter ialah unit bagi jarak. Manakala jam, minit dan saat ialah unit bagi masa. Dan simbol unit bagi kilometer per jam ialah km per J atau km J kuasa negatif 1. Okey, simbol unit bagi meter per minit ialah m per min atau m min kuasa negatif 1. Manakala simbol unit bagi meter per saat ialah m per s atau ms kuasa negatif 1. Dan yang terakhir, simbol unit bagi sentimeter per saat ialah cm per s atau cms kuasa negatif 1. Sebenarnya dalam kehidupan seharian, kita biasa nampak papan tanda had laju jalan raya di tempat-tempat tertentu. Contohnya di kawasan bandar, terdapat papan tanda had laju seperti ini. 60 bermaksud maksimum kelajuan 60 km sejam yang perlu dipatuhi oleh semua pengguna jalan raya di kawasan tersebut. Selain itu, kita juga nampak papan tanda had laju 30 km per jam di kawasan sekolah. Dan tahukah anda terdapat simbol had laju di belakang kenderaan berat? Seperti lori. Apakah maksud simbol tersebut? Ia bermaksud had laju kenderaan berat ialah 90 km per jam di lebuh raya, ekspres dan 80 km per jam di jalan persekutuan dan negeri. Jadi, sekiranya anda mempunyai lesen memandu, patuhilah had laju yang telah ditetapkan sebagai satu langkah bagi mencegah kemalangan jalan raya. Okey, sekarang cikgu nak berkongsi satu tip yang penting untuk memudahkan kita ingat rumus bagi laju, jarak dan masa. Okey, kita telah faham bahawa laju ialah hasil bahagi jarak dan masa. Okey, L merujuk kepada laju, Z merujuk kepada jarak dan M merujuk kepada masa. Dan seterusnya. Bagaimana kita nak cari jarak? Untuk cari jarak, kita perlu darabkan laju dan masa. Okey, dengan masa. Jadi, formula jarak ialah laju darab masa. Okey, dan yang ketiga, apakah rumus masa? Untuk mendapatkan nilai masa, Z bahagi L, iaitu jarak bahagi dengan laju. Okey. Jadi, ingatlah segitiga ini bagi memudahkan kita menyelesaikan soalan yang melibatkan tiga kuantiti yang penting, iaitu laju, jarak dan masa. Okey, untuk lebih memahami konsep ini, marilah kita melihat beberapa contoh. Okey, contoh pertama,
Fahan berjalan ke kedai buku yang jaraknya 100 meter selama 5 minit. Hitung lajunya. Okay. So, merujuk kepada segitiga ini, laju ialah jarak bahagi masa. Okay. Dan kita boleh tulis seperti ini. Laju sama dengan jarak 100 meter. Okay. Bahagi tempoh masa yang diambil iaitu 5 minit. Okay. Jadi lajunya ialah 20 meter per minit. Ini bermakna Fahan berjalan sejauh 20 meter setiap minit. Contoh kedua, dalam acara 100 meter, Khairul menamatkan larian dalam masa 10.18 saat. Manakala Badrul menamatkan larian dalam masa 10.25 saat. Hitung laju larian Khairul dan Badrul. Okey, jadi laju larian Khairul dan Badrul ialah hasil bahagi jarak dengan masa larian mereka. Okey, laju sama dengan jarak bahagi masa. Okey, berapakah jarak larian Khairul? 100 meter. Okey, dan masa yang diambil ialah 10.18 saat. Jadi, di sini kita tulis 100 meter bahagi dengan 10.18 saat. Laju larian Khairul ialah 9.82 meter per saat. Okey, masa yang diambil oleh Badrul ialah 10.25 saat. Okey, jadi di sini kita tulis 100 meter bahagi dengan 10.25 saat. Okey, laju larian Badrul ialah 9.76 meter per saat. Okey, kalau kita buat perbandingan antara laju larian mereka yang berlari dalam jarak yang sama, Khairul adalah lebih cepat. Okey, Khairul adalah lebih cepat kerana masa yang diambil untuk menamatkan larian adalah lebih singkat. Okey. Baik, kita lihat contoh yang ketiga. Okey, sebuah skuter bergerak pada laju 60 km per jam. Okey. Untuk 1 dan 1/2 jam. Cari jarak yang dilaluinya. Okey, kita lihat penyelesaian. Merujuk kepada segitiga ini. Okey, kalau kita nak cari jarak, okey, kita hanya perlu darabkan laju dengan masa. Okey, dan lajunya ialah 60 km per jam. Boleh ditulis seperti ini. Okey, kemudian darab dengan masa. Okey, so perhatikan di sini bila kita darab kedua-dua nilai ini. Okey, unit masa iaitu jam Z bahagi dengan Z di sini. Okey, tiada unit bagi masa lagi. Okey, jadi kita akan dapat jawapan 90 kilometer. Okey, contoh yang keempat. Sebuah kapal layar bergerak pada laju 20 km per jam. Untuk masa yang digunakan ialah 2 jam 45 minit. Okey, cari jarak yang dilalui. Baik, penyelesaian. Merujuk kepada segitiga ini. Okey, kalau kita nak cari jarak, kita hanya perlu darabkan laju dengan masa. Okey, baik. Lajunya ialah 20 km per jam. Kita boleh tulis seperti ini. Darabkan dengan masa. Dan kita perlu tukarkan 2 jam 45 minit kepada jam. Sebab sini ialah jam. Unit lajunya ialah km per jam. Jadi 45 minit. Bila kita tukar kepada jam, kita kena bahagi dengan 60. Sebab 1 jam sama dengan 60 minit. Okey, so 45 bahagi dengan 60, kita akan dapat 3/4.
Jadi masa yang diambil adalah 2 dan 3/4 jam. So, kita tulis di sini. Okey, kemudian J bahagi dengan J, tiada lagi unit bagi masa. So, hasil darab kedua-dua nilai ini kita akan dapat 55 kilometer. Seterusnya, contoh yang ke-5. Okey, sebuah helikopter bergerak sejauh 1,300 kilometer pada laju 260 kilometer per jam. Hitung masa yang diambilnya. Okey, kita lihat penyelesaian. Merujuk kepada segitiga ini, masa ialah hasil bahagi jarak dengan laju. Okey, jarak bahagi laju. Okey, jaraknya ialah 1,300 km dan lajunya ialah 260 km per Z. Perhatikan di sini, unit jarak iaitu km. Okey, akan bahagi ya, km bahagi km. Maka hasil bahagi ini tiada lagi unit bagi jarak. Tinggal unit masa saja iaitu jam. Jadi, 1,300 bahagi 260 kita akan dapat 5 jam. Okey, contoh yang ke-6. Seekor kura-kura bergerak sejauh 280 cm pada laju 5 cm per saat. Hitung masa yang diambil. Okey, merujuk kepada segitiga ini. Okey. Masa ialah hasil bahagi jarak dengan laju. Okey, jarak di sini ialah 280 cm. Bahagi lajunya iaitu 5 cm per s. Okey, kita boleh tulis seperti ini dan perhatikan di sini unit jarak iaitu cm akan bahagi cm di sini. Maka hasil bahagi ini tiada lagi unit bagi jarak. Tinggal unit masa saja iaitu saat. Okey, maka 280 bahagi dengan 5, kita akan dapat jawapan apa? 56 saat. Okey. Inilah beberapa contoh untuk subtopik hari ini dan anda perlu ingat rumus dengan tip segitiga ini. Okey, setakat ini sahaja untuk video kali ini dan saya berharap video ini dapat membantu anda semua supaya lebih memahami konsep bagi tajuk hari ini. Kalau rasa video ini membantu, silalah like, share dan jangan lupa subscribe. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.